Mereka ni suka yang lemah lembut, suka yang bersifat kejiwaan, kasih sayang, kemesraan. Maknanya ini bukan hanya macam kalau seks is not macam haiwan. Benda tu tak ada kita kata feel ataupun tidak ada sesuatu yang bersifat dalaman. Lalu dalam perhubungan, mereka ni pasangan-pasangan yang setia, yang jujur, yang mementingkan kasih sayang, kemesraan. Ini yang saya kata ada pada sifat wanita, yang ada pada wanita, pada sifat ibu especially. Jadi biasanya mereka yang lebih concern, mereka lah lebih titik berat, mereka lah yang ingat tarikh lahir, mereka lah yang ambil inisiatif nak celebrate. Jadi orang biru ni dia akan very responsif dengan isu, dengan apa yang dia nampak, apa yang dia dengar, apa yang lihat berlaku di sekeliling dia. Kita ni dalam Islam memang kita nak jadi personality biru, sebab nak bagi hati kita ni lembut. Sebab itu warna-warna ni tadi, warna-warna sejuk, warna-warna ni juga dianggap sebagai warna-warna yang lembut. Kenapa dengan warna-warna lembut ni tadi? Sebab untuk mencari spiritual, untuk mencari kerohanian, kita kena banyak terapkan ciri-ciri yang lembut. Dia begitu mendekati orang dan menjiwai. Bila lihat orang lain susah, dia rasa apalah salah aku, kenapa aku tak dijumpakan dengan orang macam ni, kenapalah aku ni keras hati, tak peduli dengan orang macam ni. Jadi Allah berikan kelembutan hati yang luar biasa ni, jadi menyebabkan mereka kerap menangis dan mengeluarkan air. Personality biru, aspek perhubungan. Perhubungan adalah sesuatu yang berharga bagi mereka. Bagi personality biru, perhubungan bermaksud perkongsian emosi dan perasaan. Mereka menganggap mereka berharap pasangan mereka dapat memahami bagaimana mereka memahami pasangan mereka. Pasangan mereka adalah seorang yang bertuah. Ini kerana biru sentiasa berusaha mewujudkan satu perhubungan yang harmoni dan mesra. Mereka sentiasa memberi galakan, rangsangan, kemesraan, menghargai dan menyayangi pasangan mereka. Personality biru sukakan kepada alam kekeluargaan. Oleh sebab itulah mereka suka kepada institusi kekeluargaan dan perkahwinan. Dalam bentuk perkongsian peribadi pula, personality biru mementingkan perhubungan yang berbentuk perasaan daripada hanya aktiviti seksual secara fizikal. Mereka lebih gemar bentuk perhubungan intim yang disertai dengan kasih sayang, belayan mesra, berbanding dengan aktiviti intim yang sekadar memenuhi kepuasan diri. Belayan dan sentuhan adalah perkara penting yang dititik beratkan oleh personality ini ketika melakukan hubungan intim bersama pasangan mereka. Mereka ni suka yang lemah lembut, suka yang bersifat kejiwaan, kasih sayang, kemesraan. Maknanya ini bukan hanya macam kalau seks is not macam haiwan. Benda tu tak ada kita kata feel ataupun tidak ada sesuatu yang bersifat dalaman. Okey, personality biru ini juga mereka yang mementingkan emosi dan perasaan. Lalu dalam perhubungan, mereka ni pasangan-pasangan yang setia, yang jujur, yang mementingkan kasih sayang, kemesraan. Ini yang saya kata ada pada sifat wanita, yang ada pada wanita, pada sifat ibu especially, yang bersifat yang lembut tadi ya. Tak semua wanita berwarna biru, tapi sifat biru itu tadi diambil, dididik ataupun dibentuk, dipupukkan oleh isteri-isteri ataupun wanita-wanita. Jadi biasanya mereka yang lebih concern, mereka lah lebih titik berat, mereka lah yang ingat tarikh lahir, mereka lah yang ambil inisiatif nak celebrate. Isteri saya memang orang biru lah. Jadi kalau anda rasa anda dalam kategori itu, tak heranlah kalau anda yang bersifat setia, jujur, kasih sayang. Jadi ada kebaikan dan akan ada kelemahannya. Macam saya beritahukan tadi, kadang-kadang menjadi lilin kepada orang lain, jadi kadang-kadang makan hati. Jadi jangan ambil hati sangat, okey? Sebab kena faham juga, tak semua orang berbawa ciri biru itu lebih. Tak semua orang berwarna biru. Jadi Allah Ta'ala bagi itu kelebihan anda, itu kelebihan yang diletakkan, dicetakkan pada warna kulitmu. Jadi daripada situ anda mainkan peranan warna itu. Macam langit yang biru main peranannya sebagai langit, air yang biru main peranannya sebagai air. Bila pergi dekat ambil air itu jernih, tak ada pula warna biru kan. Okey,
Personaliti biru mudah bersedih dan menangis. Ini adalah salah satu cara mereka meluahkan rasa sedih atau resah dalam diri mereka. Jika sesuatu tidak dapat diluahkan melalui kata-kata atau tindakan, mereka lebih suka meluahkannya melalui air mata. Tangisan dapat melegakan beban hati yang mereka tanggung. Namun, mereka juga seorang yang mudah menangisi kisah duka orang lain. Ini kerana jiwa mereka yang lembut, mudah tersentuh dan begitu senang menyelami perasaan orang lain. Ini berlaku secara spontan tanpa kawalan. Mereka dapat mengalirkan air mata semata-mata kerana begitu menghayati sesuatu cerita atau peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka, walaupun hanya menonton sebuah cerita sedih dan menyayat hati. Jadi orang biru ni dia akan very responsif dengan isu, dengan apa yang dia nampak, apa yang dia dengar, apa yang lihat berlaku di sekeliling dia. Jadi dia juga sensitif, peka tadi kan, dan dia ambil peduli dan dia ada simpati dan kasih sayang yang tinggi, jadi dia mudah menangis. Kita ni dalam Islam memang kita nak jadi personality biru sebab nak bagi hati kita ni lembut. Sebab itu warna-warna ni tadi, warna-warna sejuk, warna-warna ni juga dianggap sebagai warna-warna yang lembut. Kenapa dengan warna-warna lembut ni tadi? Sebab untuk mencari spiritual, untuk mencari kerohanian, kita kena banyak terapkan ciri-ciri yang lembut untuk mendidik hati kita juga sebagai hati yang tak keras, hati yang lembut. So, simpati dengan orang, suka nak bersedekah dengan orang, sukakan berkasih sayang, melihat aspek positif sahaja tentang kehidupan orang lain. Dan ramai orang yang dekat luar, walaupun dia lelaki, dia ada jiwa ini. Tadi yang saya bagi tahu, orang-orang yang tadi yang cakap pun lemah lembut, cakap pun macam orang perempuan, pok-pek, mereka juga hati lembut, suka tolong orang, suka bersimpati dan mudah menangis. Sebab itu mereka bila tersinggung, mereka cepat menangis. Itu cara mereka ekspresifkan diri mereka. Mereka rasa resah, mereka rasa susah hati, mereka juga menangis. Mereka sedih, mereka dikecewakan, mereka juga menangis. Kerana dengan itu mereka dapat relief and releasekan tekanan perasaan tersebut. Dan kita lihat ini ada pada ramai orang, termasuk contoh Ustaz Abid Liu. Contoh mungkin kita lihat pada beberapa istaizah ataupun ustaz-ustaz ataupun pendakwa-pendakwa yang dekat dengan hati kita, yang dekat dengan masyarakat. Mereka ni begitu orang yang people, maknanya people ni dia begitu mendekati orang dan menjiwai. Bila lihat orang lain susah, dia rasa apalah salah aku, kenapa aku tak dijumpakan dengan orang macam ni, kenapalah aku ni keras hati, tak peduli dengan orang macam ni. Jadi Allah berikan kelembutan hati yang luar biasa ni, jadi menyebabkan mereka kerap menangis dan mengeluarkan air mata. Sebab tu bila baca artikel-artikel mereka pun, mereka selalu menyuarakannya sebagai sesuatu yang bersifat kesedihan. Hari ni sedih lagi, hari ni air mata keluar lagi, hari ni saya menangis lagi melihat orang ni, pakcik ni susah orang. Jadi mereka menyuarakan kesedihan itu, mereka berterus terang melalui perasaan mereka dalam bab ini. Mereka berterus terang, mereka tak dapat sembunyikan. Kalau mereka sedih, mereka akan tunjuk wajah yang sedih. Sebab tu kalau pasangan anda, kalau dia sakit hati sangat, dia marah ke, dia kecewa ke, dia geram ke, dia akan menangis. Dan bila menangis, pasangan yang lain tu kena faham bahawa itu dia benar-benar kecewa, dia benar-benar sedih, dia benar-benar marah, dia benar-benar tertekan. Jadi kita kena bagi ruang, bagi masa untuk memahami, sebab mereka sedang mengekspresikan perasaan dalaman mereka. Personaliti biru seorang yang setia. Macam tadi ya, personaliti biru yang mudah menangis ni tadi, mereka perlu peka untuk belajar menerima kelebihan dan kekurangan. Okey, personaliti biru juga seorang yang setia. Mereka jujur dan setia kepada pasangan mereka. Mereka juga mengharapkan kesetiaan yang tinggi daripada pasangan mereka. Ini ada kalanya sukar untuk dicapai kerana cara kesetiaan adalah berbeza-beza bagi setiap orang, bagi setiap personaliti warna. Maka kadang-kadang sikap ini melemaskan perasaan mereka, iaitu personaliti biru, jika tidak dikawal. Sikap mereka yang terlalu berkisar pada emosi menyebabkan personaliti warna lain berasa rimas. Tambahan pula, apabila personaliti biru hanya menggunakan perasaannya sahaja untuk mentafsir, dia tak fikir, dia emosi kan. Khasnya apabila personaliti warna panas, merah, kuning, orange,
yang mudah berasa terkongkong apabila kebebasan mereka dihalang. Kan sebelum ini kita dah bicara merah, orange, kuning ni mereka personality panas, personality yang lebih keras, mereka tak suka dikongkong. Jadi dengan personality biru yang cakap emosi lah, awak ni tak sensitif lah, awak ni tak faham perasaan saya lah, awak ni kira awak sajalah, contoh kan. Jadi dia akan, yang personality yang dengar ni tadi, katalah dia merah ke kan, ataupun dia warna-warna panas ni, dia lagi rasa tertekan sebab dia rasa terkongkong. Personality yang bersesuaian dengan personality biru adalah personality jingga dan violet. Walaupun jingga ni warna panas, tapi jingga ni dia ada juga sifat boleh mendengar. Okey. Walaupun personality jingga adalah spektrum yang berbeza dengan personality biru, tetapi mereka dapat mempelajari antara satu sama lain. Mereka dapat mewujudkan perhubungan yang hampir sempurna dengan saling melengkapkan antara satu sama lain. Manakala pada personality violet pula, kegairahan dan semangat yang mereka ada menyebabkan personality biru tertarik dengannya. Personality violet ni dia ada leadership, kemudian dia juga tolerance dalam bercakap, pandai bercakap. Jadi personality biru rasa seakan-akan kita sama, jadi dia akan suka. Tapi kalau personality orange dia berbeza. Seorang suka Hindustan, seorang suka tengok bola, tetapi dia saling melengkapkan. Sebab dalam perhubungan memang Allah bagi yang opposite. Lelaki pasangannya perempuan, dia yang berbeza. Siang pasangannya malam, dia bagi yang berbeza. Jadi orange ni opposite, tapi sebab dia ada karakter yang dia boleh tahan dengan orang biru pun boleh tahan dengan orang orange, jadi mereka boleh mendekati satu sama lain. Pasangan yang kedua-duanya biru tidak sesuai kerana mereka akan terlalu beremosi. Biru jumpa dengan biru, dia akan terlalu sensitif. Sekiranya ini berlaku, mereka perlu segera belajar kelebihan dan kekurangan pada diri mereka dan pasangan mereka supaya seimbang dan harmoni. Mereka juga perlu menerapkan warna-warna lain dalam kehidupan mereka. Personality biru perlu belajar erti melepaskan atau reda dalam hidup mereka. Biru perlu belajar untuk reda ataupun melepaskan, let go. Bukan hanya reda, bukan hanya tadi maafkan, tapi juga forget, untuk let go. Antara matlamat personality biru dalam perhubungan adalah persahabatan dan kerohanian. Sekiranya kedua-dua aspek ini harmoni, mereka dapat lebih menghayati kehidupan dalam erti perhubungan. Alam perhubungan adalah gambaran nikmat tingkatan kerohanian mereka. Kalau hubungan harmoni, mereka rasa spiritual mereka juga tinggi, sebab mereka dapat sama-sama til jannah. Contohnya macam tu. Rasa terhubung dengan alam dan yang Maha Pencipta membuatkan personality biru berasa lebih hidup dan sempurna. Rasa terhubung dengan alam semula jadi dan terhubung dengan Yang Maha Pencipta akan menyebabkan biru ini berasa sempurna. Perhubungan ni bukan hanya tentang hablum minan nas, tapi juga dengan ayat-ayat alam, dengan alam itu sendiri. Jadi mereka ni amat natural and nature person. Ini seterusnya terpancar melalui karakter dan kepribadian mereka. Okey. So hubungan dia dengan alam juga kuat. Jadi mereka amat mesra alam, sayangi alam, mereka jaga alam, mereka jaga kebersihan, mereka jaga persekitaran, mereka amat menitik beratkan kempen-kempen keselamatan, kempen-kempen sosial, kempen-kempen kebersihan, kesihatan. Jadi mereka ni, sebab tu warna biru juga warna yang sihat. Ubat-ubat warna biru, kan kalau kita tengok banyak macam uniform, baju PPE pun warna biru. Kenapa? Sebab semua itu berkait rapat dengan aspek keselamatan, kesihatan. Jadi apabila mereka ni membawa mesej kepada keselamatan, kesihatan, ini semua menggambarkan sesuatu yang menjaga alam, hubungan dengan alam, kita kata keakraban dengan nature, alam-alam lain, alam haiwan, alam tumbuhan, dan akhirnya menjadi satu benda yang bersifat penyatuan ataupun kesatuan. Okey, itu saja untuk aspek perhubungan.